Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, putra-putra dan puteri-puteri Islam yang dihormati dan dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan juga luangan masa kepada kita untuk bersama-sama kita berhimpun di majlis ilmu yang terbaik ini, yang berpandukan hadis, merupakan salah satu daripada kebun-kebun syurga. Disebabkan bila kita berada di kebun ini, kebun ilmu ini, kita berada di suatu medan untuk memahami apa itu Allah, apa itu Islam, apa itu syariat, apa itu munkar yang perlu kita jauhi, apa itu kewajiban yang perlu kita laksanakan. Kesemua itu merupakan ilmu-ilmu yang akan membetulkan kompas kehidupan kita. Kompas kita tidak akan terpapas, tidak akan songsang dengan ilmu yang telah kita sebutkan tadi. Sekaligus kompas yang betul akan memandu arah kita menuju ke jannah, menuju ke syurga. Sebab itulah medan-medan ilmu, majlis-majlis ilmu merupakan salah satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Maka beruntunglah mereka yang sentiasa mendatangi kebun-kebun itu. Justru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan juga kelapangan kepada kita untuk bersama-sama di kebun ilmu yang telah kita sebutkan tadi. Alhamdulillah. Dan dalam sebuah hadis Muslim yang merupakan sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW berbicara kepada kita tentang era kita. Baginda bersabda, "Badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim," sampai ke hujung hadis, yang bermaksud bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang soleh, sebab akan datang menimpa ke atasmu fitnah-fitnah, bala-bala seperti kepingan-kepingan di waktu malam. Menampakkan kepada kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman ini akan mendatangi kita pelbagai ujian, pelbagai pancaroba, pelbagai bala yang Nabi sebutkan sebagai fitanun, fitnah-fitnah yang pelbagai. Bagaimana kita menangkisnya, bagaimana kita menghadapinya, maka Nabi memberikan perintah, dan ia merupakan perintah yang membantu kita untuk menghadapi fitnah-fitnah itu. Andai kata kita melaksanakan perintah itu, bunyi perintahnya ialah badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kamu mengerjakan amal-amal yang soleh. Jangan ditangguh-tangguhkan pengerjaan amal soleh. Jangan ditunggu sehingga pencen, jangan menanti tua, jangan menanti betul-betul sihat, jangan menanti betul-betul ada kelapangan. Sebab semua itu hanya harapan, dan harapan seringkali tidak kesampaian. Hari ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita mengerjakan amal soleh. Waktu yang paling baik untuk mengerjakan amal soleh ialah sekarang. Waktu yang paling elok untuk melaksanakan amal soleh ialah sekarang. Masa yang paling sesuai untuk melaksanakan amal soleh ialah sekarang. Waktu yang paling damai untuk melaksanakan amal soleh ialah sekarang. Bukan besok, bukan lusa, bukan pencen, bukan tua. Sekarang.
Itu konsep yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan kita melihat para sahabat walaupun muda remaja, tetapi mereka ke depan di penjuru amal soleh. Sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat Abdullah ibn Abbas merupakan remaja belasan tahun. Beliau tidak menanti tua untuk menguasai ilmu, apatah lagi ilmu Al-Quran, sehingga beliau digelarkan Nabi sebagai turjuman Al-Quran. Inilah sahabat penterjemah Al-Quran. Ketika baginda wafat, sahabat yang diberikan gelaran itu merupakan remaja belasan tahun. Sahabat Usamah bin Zaid bin Harithah, ketika dilantik untuk menjadi panglima besar perang, ketika itu beliau baru berumur 18 tahun. Maka di zaman Nabi, anak-anak muda yang belasan tahun, yang kita anggap masih kecil, sedang membesar, sudah gigih melaksanakan amal-amal yang soleh. Bila kesempatan bergolek kepada mereka, mereka tidak menanti besok, tidak menanti tua. Sebab itu mereka berjaya. Hari ini dia terbalik. Kita melihat orang tua mula mendekati ibadah, orang muda menjauhi ibadah. Bukan tidak ada, tetapi peratus orang muda itu begitu kecil, begitu kerdil, sehingga kan jika ada, ia benar-benar mengagumkan kita. Ia bukan fenomena, ia suatu yang luar biasa. Mampukah kita mengubah senario itu? InsyaAllah, jika kita memulakan yang awal. Memulakan yang awal artinya memulakan amal-amal yang soleh ini sejak anak kita masih kecil. Sebelum dia faham, dia sudah dididik untuk melaksanakan kerja-kerja baik. Bila dia faham dalam keadaan dia sudah melakukan kebaikan. Kefahaman itu mengukuhkan kebaikan yang sudah dia buat. Semua ini langkah-langkah yang diajar Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita kembali kepada agenda kita. Dan Alhamdulillah, pada minggu lepas saya menyebutkan kelas ini sudah berjalan hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun, mendekati 30 tahun. InsyaAllah panjang juga umur kita, Alhamdulillah. Sehingga sempat lagi bersama-sama. Panjang juga umur penyampainya. Allah panjangkan umur, tak mati muda. Sudah hampir 30 tahun kita berbicara tentang wahyu. Dan Alhamdulillah, ketika mendekati 30 tahun, kita masuki juzuk yang ke-30. Itu perencanaan Allah yang cantik untuk kita. Sudah sampai 30 tahun, kita masuki juzuk yang ke-30. Dan juzuk ke-30 bermula dengan surah An-Naba. An-Naba artinya berita besar, the big news. Apa itu berita besar? Telah kita mulakan kajian pada minggu lepas. Minggu ini kita menyambungnya, insyaAllah. Surah An-Naba, surah nombor 78. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan mengulang kaji tentang surah ini, tentang permulaan surah ini, dan juga kita akan menyambungnya. Dan kita mulakan dari ayat nombor 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Shadaqallahul azim. Ayat 11 hingga 17.
yang bermaksud, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 lapis langit yang kukuh, dan kami jadikan pelita bagimu yang amat terang, yaitu matahari, dan kami turunkan dari awan di atas sana air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan juga kebun-kebun yang lebat. Sesungguhnya hari keputusan, yaitu hari kiamat, hari perhitungan, merupakan suatu waktu yang telah pun ditetapkan ilahi. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, surah ini bertemakan berita besar. Tajuknya An-Naba, the big news. Dan surah ini menceritakan sebenarnya tentang hari kiamat. Ketika Nabi SAW menyampaikan wahyu, antara isi wahyu yang disampaikan berkaitan dengan hari kebangkitan, untuk menyedarkan manusia bahawa hidup ini bermatlamat. Hidup ini bukan satu kehidupan yang kosong. Kita datang, kita pergi, itu sahaja yang berlaku. Apa yang kita buat di alam ini tidak begitu penting. Yang penting kita buat apa yang kita suka. Selepas kita mati, pertanggungjawaban tidak dikenakan ke atas kita. Itu pandangan setengah orang. Tetapi Allah mengatakan tidak begitu. Kamu makhluk yang dijadikan bagimu akal untuk berfikir, dan kamu makhluk yang diberikan nilai untuk menilai. Kamu bukan batu yang tak mampu berfikir dan menilai. Kamu bukan kayu. Kamu bukan haiwan yang cara penilaiannya sempit, tidak mantap, tidak menyeluruh. Kamu makhluk istimewa. Kamu dijadikan dalam bentuk penciptaan yang takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan kamu takwim, sempurna. Kamu ada akal untuk berfikir, kamu ada hati untuk merasa, dan kamu ada jasad untuk bertindak. Himpunan potensi dan unsur-unsur ini menjadikan kamu takwim, menjadikan kamu hebat. Dan dengan potensi dan unsur itu, aku gelar sebagai khalifah. Dan aku isytiharkan kedatanganmu kepada para malaikat untuk menampakkan kepentingan kehadiranmu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku yang suci, aku ingin isytiharkan kepadamu kedatangan makhluk baru. Aku gelarkan mereka khalifah. Malaikat bertanya untuk memahami, tidakkah kami yang suci ini sudah ada untuk mensucikan namamu? Tidak cukupkah dengan kehadiran kami, ya Rabbi? Allah mengatakan, ya, ada benda yang aku tahu tapi kamu tak tahu. Malaikat sudah mengetahui makhluk ini akan memenuhi dunia dengan pertumpahan darah dan persengketaan. Itu yang kita lihat sekarang. Malaikat sudah menjangka, dan jangkaan mereka tepat dalam bab itu. Tapi Allah mengatakan ada penjuru yang kamu tak sedar, yang aku tahu tapi kamu tidak tahu. Apa itu? Dari kalangan mereka akan ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan mengajak manusia kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran. Dan dari kalangan mereka juga akan ada pengikut setia nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan mereka akan bersama nabi dan rasul untuk mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka merupakan golongan-golongan yang hebat. Mereka khalifah yang sebenarnya.
Itu kamu tak sedar, tapi aku tahu. Maka kita begitu istimewa. Dan sudah pasti khalifah ini Allah wujudkan di alam ini untuk mengimarahkan, memakmurkan bumi. Sebab itu kita digelar khalifah pengganti. Nama kita berbagai, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Nuruddin dan sebagainya. Tetapi gelaran umum di sisi Allah ialah kita ini khalifah pengganti, pewaris. Ada ulama mengatakan kita mewarisi Allah, mengganti Allah. Seolah-olahnya kita ini berada di muka bumi ini untuk melaksanakan perintah Allah. Seolah-olah kita mengganti Allah di muka bumi ini. Itulah tafsirannya. Jadi kita pemimpinnya alam ini. Dan Allah menetapkan bagi khalifah ini pertanggungjawaban. Kamu diberikan dua jalan, wa hadainahun najdain. Pilih jalan yang betul. Tapi aku izinkan memilih jalan yang salah jika itu pilihanmu. Tetapi kamu perlu ingat, benda yang salah yang kamu pilih, aku izinkan tanpa aku meredainya. Izin dan redha tak sama. Ada benda yang Allah izin tapi tidak redha, benda mungkar. Yang kita mahu ialah memilih jalan betul yang diizin dan diredainya azza wa jalla. Akhirnya semua pilihan kita dihitung dengan perhitungan yang mendetail dan dihukum di sana. Maka untuk menceritakan tentang dimensi alam yang mana manusia dihimpunkan dan dihukum sesuai dengan pilihan mereka ketika hidup, berhubung jalan hidup mereka, maka Allah wujudkan hari kebangkitan. Hari kebangkitan ini merupakan sesuatu yang wajib diimani. Ia bernama hari kiamat. Ia dimasukkan dalam rukun iman, dan ia merupakan salah satu daripada rukun-rukun iman, iaitu tentang hari kiamat. Maka Allah mengisytiharkan tentang kebenaran hari kiamat berdasarkan wahyu. Kita tak mungkin tahu tentangnya tanpa wahyu. Kita tahu disebabkan wahyu. Maka Nabi SAW membaca ayat-ayat tentang hari kiamat. Tiba-tiba Quraisy menentang. Apakah selepas kita mati 3 tulang belulang kita akan dibangkitkan semula? Tidakkah hidup ini selesai dengan selesainya kehidupan kita di alam ini? Kematian kita menandakan selesainya hidup kita di alam ini. Tak perlu dihitung, dihukum, apa perlu semua itu? Mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Maka turunlah surah ini, surah An-Naba. Amma yatasa'alun. Itu ayat pertama yang kita bicarakan pada minggu lepas. Tentang apa yang mereka saling bertanya-tanya itu? Ataupun setengah mengatakan tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Yatasa'alun, perselisihkan. Di sini kita ambil tentang apa yang mereka bertanya-tanya itu. Anin naba. Anin naba. Naba itu menjadi tema surah ini. Surah An-Naba dikaitkan dengan ayat nomor 2. Anin naba'il azim. Mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, benda besar. Bukan bab-bab janggut, cara potong kuku, yang ramai juga yang bertelingkah tentangnya. Mereka lupa tentang benda besar dalam agama. Mereka bertengkar tentang cara potong kuku. Adakah semut jika ada di poket kita dia najis? Itu boleh belajar dengan senang. Dia punya kecil, belajar sekejap saja boleh beres. Tapi duk tanya sampai puluhan tahun, tak faham-faham tentang bab semut. Allah nak cerita bab besar, tentang berita besar yang mereka bertanya-tanya. Ayat ketiga, dan mereka perselisihkan. Akhirnya manusia berselisih tentangnya. Ada percaya, ya, sebab yang menyampaikan cerita tentang hari kiamat Al-Amin, bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Yang menceritakannya Al-Amin,
Itu satu bukti. Kita boleh mendengar satu cerita, antara benda yang kita nak tahu siapa penyampainya. Siapa penyampainya? Adakah orang yang bercakap itu dia ada credibility, dia layak kita terima percakapannya, ataupun dia pernah ada rekod menipu. Dia pernah tak ada rekod menipu? Macam orang politik kan? Kita tahu ini kaki kelentong punya orang, pernah menipu. Cakap I am okay, tiba-tiba dia KO. Cakap saya ikut proses, tiba-tiba kena tangkap. Jadi ini penipu, kemudian bercakap tentang satu benda yang besar. Sorry, aku tak mempercayai manusia kelentong ini, minta maaf. You can get lost. Itu sikap kita. Kita nak menilai message, juga kita nak menilai pembawa message. Kadang-kadang benda itu benar dicampur aduk dengan benda yang tidak benar, jika orang itu tidak ada kejujuran. Malah hadis pun demikian. Di zaman dahulu, tuan-tuan dan puan-puan, ada manusia yang nampak warak. Warak. Apa dia warak? Semayang tahajud, buat beribadah, berjanggut, berjubah, berserban, warak. Tiba-tiba dia cipta hadis palsu. Tiba-tiba dia mencipta hadis palsu. Maksudnya dia warak, tetapi kefahamannya tidak mendalam. Bila ditanya mengapa kamu mencipta hadis palsu, tujuan aku baik, aku nak merangsang orang buat benda baik. Dia cipta hadis palsu tentang kebaikan surah-surah tertentu. Contoh, baca surah ni dapat pahala ini. Maka kita bila baca hadis, kononnya hadis yang mengatakan baca Yasin dapat pahala, bukan-bukan ini, terangsang nak baca Yasin. Jika tidak, tak terangsang pun. Orang yang cipta hadis palsu itu ada dari kalangan yang nampak warak. Jadi kena hati-hati dengan maklumat. Jika orang yang nampak warak pun penipu dalam bab hadis, ini dosa besar, apatah lagi dalam bab politik dan sebagainya. Bila manusia itu bercakap ada kepentingan, hati-hati. Ini kita belajar dari Quran dan Sunnah. Kita belajar menilai kehidupan, menilai isu, diajar oleh nilai yang dibawa bila kita mengkaji Quran dan Sunnah. Maka berbalik pada kisah Nabi Rasulullah SAW al-Amin. Dia tak pernah menipu walaupun satu kalimat. Takkan sekarang dia nak menipu tentang Tuhannya, tentang manusia biasa, hatta musuhnya dia tak menipu. Tentang musuhnya sekalipun dia tak menipu tentang musuhnya. Bayangkan, sebelum Nabi berhijrah, Quraisy sebahagiannya merancang nak bunuh Nabi. Nabi bermusuhan dengan mereka, tetapi mereka telah memberikan kepada baginda harta benda mereka untuk Nabi simpan. Di sudut pegangan mereka menentang Nabi, tapi mereka meyakini Muhammad tak pernah menipu. Sebab itu, walaupun kami tidak bersetuju dengan Tuhanmu, dengan agamamu, tapi kami bersepakat kamu bukan penipu. Pelik kan? Tidak menerima ajarannya, tapi mengiktiraf dia bukan penipu. Sebab itu harta benda mereka amanahkan kepada Rasulullah. Dan sejarah menukilkan sebelum Nabi berhijrah, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Kamu berhijrah kemudian. Mengapa ya Rasulullah? Agar harta benda yang diamanahkan kepadaku, kamu pulangkan balik kepada tuannya. Kamu berhijrah kemudian supaya harta ini dikembalikan kepada tuannya. Tuan itu musuh Nabi, tapi dikembalikan. Begitu jujur. Jika dengan musuh Nabi jujur, takkan dengan Tuhan Nabi tak jujur. Jika dengan manusia Nabi jujur, dengan Tuhan manusia yang Nabi imani, beribadah hingga bengkak kaki, Nabi tak jujur. Logik mengatakan tak mungkin. Maka akhirnya manusia berselisih. Sebahagian mengatakan ini benar,
sebab yang beritahu kita insan yang kita sama-sama sepakati tentang kejujurannya, baginda bergelar Al-Amin. Sebahagian tetap mengingkari sebab kesombongan, walaupun hakikatnya mereka tahu Nabi itu benar. Mereka berselisih tentangnya. Alangkah relevannya surah dan ayat-ayat ini bila kita kaitkan dengan era kita pada hari ini. Sekarang kita lihat malah TV pun fokus tentang kiamat 2012. Kita hari ini manusia bertanya-tanya tentang hari kiamat, tapi isu 2012 begitu relevan sekali surah ini dengan isu sekarang. Apa benda yang kamu bertanya-tanya itu? Betulkah kiamat akan berlaku 21 Disember 2012? Manusia bertanya-tanya. Relevan sungguh surah ini kita bincangkan sekarang. Dan mereka berselisih. Ada yang mengatakan, betul lah, mungkin benar. Kaum Maya ini kaum yang hebat. Mereka buat kalender ini hebat. Kalender mereka memakan masa 5,125 tahun. Kalender yang dipanggil sebagai the long count, kiraan panjang, kiraan lama, memakan masa 5,125 tahun. Tepat. Jika dibandingkan dengan kiraan sekarang pun tepat. Mereka pakar astronomi dahulu, dan mereka pakar arithmetic, ilmu kira-kira juga mereka pakar. Mereka juga pakar ilmu penulisan. Kaum Maya yang hidup 3,000 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa. Mereka dah ada 3,000 tahun sebelum kedatangan Nabi Isa. Mereka buat kalender. Kalender itu mengatakan tamat kalender pada 21 Disember 2012. Manusia bersisih pendapat tentangnya, termasuk orang Islam. Saya sebutkan di TV baru ini, ada orang sudah simpan roti yang banyak untuk menghadapi kiamat 2012. Nak menghadapi kiamat, dia simpan roti, ada simpan Maggi yang pedas sikit. Dan saya berkata berbentuk lawak jenaka yang sebut itu pada saya seorang perempuan ataupun perempuan. Saya kata, sister, jika datang kiamat, you and your loaves of bread will be gone. Jika betul datang kiamat, you dengan roti you semua melelong, melayang. You dengan Maggi you hancur, simpan for apa? Baru dia sedar betapa bodohnya dia dalam hal ini. Ini yang berlaku. Manusia berselisih, tidak boleh menilai. Sebab itulah saya mengulangi balik apa yang kita bicarakan pada minggu lepas, bahawa Al-Quran sudah memberikan jawapan kepada kita dalam persoalan-persoalan seperti ini. Alhamdulillah. Maka seterusnya Allah berkata, sekali-kali tidak mereka akan mengetahui. Tidak berlaku, mereka tahu, oh, benar-benar berlaku. Itu penegasan ilahi. Dan seterusnya Allah mengatakan bumi ini Allah jadikan sebagai hamparan, gunung ganang sebagai pasak. Telah kita bicarakan arti pasak yang hanya difahami bermula abad 19 Masihi. Sebelumnya gunung ganang dianggap sebagai raised elevation on top of the earth. Dianggap sebagai suatu benda yang tinggi di atas bumi, itu saja. Tak dibicarakan apa di bawahnya. Tetapi Al-Quran datang dengan mengatakan bahawa gunung ganang ini seperti pasak. Pada kita sebut pasak, ia seperti paku. Yang kita lihat di atas dinding dan sebagainya, bahagian pakunya sedikit, yang panjangnya di bawah tenggelam, untuk memantapkan dua keping kayu sebagai contoh. Begitulah kiasannya dengan gunung ganang. Dia ada akar roots, dan itu difahami hanya pada abad 19 Masihi. Al-Quran sudah bercakap tentangnya 1400 tahun terdahulu. Dan ini boleh kita kaitkan dengan bukti mukjizat Quran. Boleh kita kaitkan dengan bukti mukjizat Quran. Gunung ganang berbentuk pasak
disebutkan 1400 tahun terdahulu, dan di dunia moden hanya mula difahami pada abad ke-19 Masihi. Boleh kita kaitkan dengan bukti mukjizat Al-Quran. Itu wal jibala autada ayat 7. Seterusnya Allah menarik perhatian kita untuk mengkaji alam ini agar dengannya kita sedar alam ini terlampau sistematik untuk dia wujud secara ramah. Dia terlampau bersistem dan sistemnya kompleks. Sistemnya bukan mudah dan senang kita fahami. Sistemnya kompleks. Nak faham atom berubah dari satu atom kepada gabungan atom dan sebagainya, dia kompleks. Jadi elemen, jadi compound, jadi benda daripada tak boleh dilihat, hanya dapat dilihat dengan mikroskop, tiba-tiba dapat dilihat dengan mata kasar. Perubahan demi perubahan yang ikut undang-undang tertentu. Kalau kita amati undang-undang itu dan prosesnya melibatkan kejadian yang wujud sekarang, kita mengatakan ia tak mungkin wujud secara ramah. Hatta Charles Darwin, pengasas teori evolusi, bila sampai bab mata, dia pun kaku. Dia pengasas ilmu evolusi, teori evolusi. Dan Charles Darwin memang menolak Tuhan. Bagi dia, kejadian sel-sel dan kemuncaknya manusia berlaku secara berfasa-fasa, berubah dari satu tahap ke satu tahap tanpa pengaruh Tuhan. Tiba-tiba bila sampai ke isu mata, dia kaji mata, dia mendapati kejadian mata begitu kompleks. Mata kita yang besar ini sahaja, untuk jadi seperti ini, ia begitu kompleks. Dia kena mengikut undang-undang yang begitu rapi. Bagaimana tuan-tuan mata boleh kenal ini hijau, kemudian di bawahnya bukan hijau? Tiba-tiba bersebelahan dengan satu warna, ada warna lain yang berbeza hanya sedikit, mata boleh kesan. Apa yang jadi pada mata hingga boleh kesan? Kita boleh kesan. Perbezaan yang sedikit kita boleh kesan. Sebab ada sistem yang bekerja. Sistem itu begitu kompleks, tapi wujud. Charles Darwin pun kagum, sehingga dia berkata, bolehkah semua ini wujud secara lambat? Amerika beberapa tahun yang lepas, dan boleh saya katakan 10 tahun baru-baru ini, memang besar kejutan-kejutan sains di alam ini. Antara yang berlaku dalam masa 10 tahun ini ialah kita dah boleh mengenal DNA manusia dalam masa yang baru-baru ini. Sebab Amerika telah melancarkan satu projek besar, dia panggil Human Genome Project. Human Genome Project. Dia kaji DNA manusia. Tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kena ada teknologi canggih, ilmu sains tinggi untuk kaji human genome yang ada berkaitan dengan DNA. Bagaimana orang terjadi daripada sel yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tiba-tiba dia berubah. Seolah-olah perubahan itu perubahannya mengikut undang-undang tertentu. Dia bukan rambang. Jika rambang, tak jadilah kita macam ini. Kita tahu tangan kita di mana, kita tahu kaki kita di bawah, kepala, otak semua di atas, kita tahu mata di mana, hidung letaknya di mana. Semua itu berlaku, bukan rambang. Jika manusia, itulah bentuknya. Jika manusia, itulah bentuknya. Jika gajah, itulah bentuknya. Kita tak kata apa ada manusia yang rupanya macam gajah. Ada kat Batu Uban. Orang Batu Uban ni orang yang rupa macam gajah, tapi nama dia Daniel, nama dia Zainal, nama dia Abdullah, nama dia Mas'ud. Dia gajah tapi baca Quran fasih, Al-Hafiz. Tak ada begitu. Kalau sebut manusia, ada seorang insan di Amerika, tak pernah bertemu dengan dia, tapi kita bayangkan dia lebih kurang bentuk kita. Kita tak mungkin berkata lain.
Oh, ada seekor gajah yang saya temui di hutan di Pahang, kita boleh bayangkan rupa gajah cara umumnya, sebab semua ada undang-undang. Maka berkait dengan Human Genome Project, mereka kena pasti DNA manusia, arahan, kod yang menjadikan orang itu orang. Dan pengarahnya telah tulis satu artikel dalam The Times. Saya muatkan tulisannya itu dalam buku-buku saya. Pengarah Human Genome Project Amerika tulis satu artikel untuk dimuatkan dalam The Times. Dia berkata, aku pada asalnya etis, tak percaya Tuhan. Tapi selepas aku diamanahkan sebagai pengarah mengkaji DNA manusia, sekarang aku percaya Tuhan ada. Dan Tuhan kena ada. Sebab DNA ini terlampau kompleks. Terlampau kompleks. Tapi benda kompleks itu jadi ilmu. Macam mana ini kimia ini boleh faham bahawa dia kena pergi ke sini, kemudian ke sini, bergabung di sini. Macam mana dia boleh tahu dengan tepat? Akhirnya dia yang etis percaya pada Tuhan. Bagi orang yang berfikir ini semua penting, bagi Pak Turun ini semua kurang penting. Tapi bagi orang yang hendak beriman dengan faham, dia nak percaya dengan ilmu, ini penting. Bukti-bukti yang menampakkan kena ada pencipta, itu penting. Dan pencipta sudah bersuara, kena ada pencipta, dan pencipta itu sudah bersuara. Suaranya dengan perantaraan rasul-rasul. Itu kaitan penting. Suara Tuhan melalui rasul-rasul. Tapi kalam itu kalamnya. Ini kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, kalamnya. Tapi dengan perantaraan rasul. Akhirnya kita tahu tentang kebenaran hari kiamat. Dan kita tahu tarikh kejadian hari kiamat bukan 21 Disember 2012. Saya tunggu tarikh itu. Saya akan nanti tarikh itu untuk menampakkan. Itulah kami duk kata dah, tak ada apa pun. Saya sebutkan di TV tulisan yang diterbitkan tahun 1981. Tulisan Charles Berlitz. Charles Berlitz menulis sebuah buku menggunakan ramalan Nostradamus. Nostradamus kan terkenal. Dia katakan semua ramalannya jadi tepat. Maka Charles Berlitz pada tahun 1981 menulis sebuah buku memanfaatkan ramalan Nostradamus, dan tajuk bukunya ialah Doomsday 1999. Kiamat akan berlaku 1999. Datang 1999, tak ada apa yang berlaku. Bola sepak masih berterusan, cendol masih ada. Sampai tahun 2000, tak ada apa. Silap kena kira lain. Manusia akan terus tersilap bila mereka bercakap tentang alam gaib menggunakan otak dan nafsu. Sebab itu umat Islam tak akan tersilap. Sebab kita tidak boleh bercakap menggunakan otak semata-mata dan nafsu. Kita kena merujuk kepada wahyu. InsyaAllah. Di TV ada seorang datang beritahu saya, waktu dia ada kawan saya sedang subur. Saya berkata, mengapa subur? Sebab tarikh lahir dia 21 Disember 2012. Macam mana nak celebrate hari itu? Dah kiamat. Saya kata, selayaknya dia subur. Selayaknya dia subur. Sebab dia beriman bukan dengan Quran. Selayaknya dia subur. Kata kat dia, teruslah subur. Teruslah. Sebab landasan you, landasan kesuburan. Tapi jika you merujuk pada Quran dan Sunnah, you takkan subur, insyaAllah. Beritahu kat dia. Saya tak boleh membantunya, tapi Quran Sunnah boleh membantunya, insyaAllah. Amma yatasa'alun
begitu relevan dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Itulah mukadimah untuk kelas pada petang ini. Terus kita masuk pada ayat nombor 11. Selepas Allah menyuruh kita berfikir, seterusnya Allah menyuruh kita berfikir lagi. Fikir lagi. Fikir lagi tentang penciptaan aku. Dah fikir? Fikir lagi. Ayat 11. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tengok, kami jadikan siang untuk mencari kehidupan, bekerja dan sebagainya. Itu kaedah kehidupan. Siang bekerja. Allah suruh bekerja, bukan semata-mata beribadah khusus. Bekerja, cari kehidupan, cari kesenangan. Tak ada masalah. Itu sebahagian daripada kehidupan. Malam dijadikan malam bagi kita itu sebagai tempat berehat. Itu kita bicarakan pada ayat 9. Kami jadikan tidurmu untuk beristirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Itu ayat 9 dan 10. Di malam tempat berehat, siang bekerja. Bagaimana pula Dr. Daniel bagi orang bekerja malam? Adakah dia melanggar Quran? Dia melanggar undang-undang Quran. Quran mengatakan kami jadikan siang ma'asya, bekerja siang, malam berehat. Ini pekerja kilang, pekerja industri, overtime, bekerja malam. Siang pula dia tidur. Siang dia tarik selimut, berdengkur. Malam dia bekerja. Macam mana? Allah bagi satu kaedah umum. Allah bagi satu kaedah umum. Sebab itu di zaman Nabi ada kalanya sahabat tak tidur malam sebab berperang. Ada masa sahabat tak tidur malam. Malah Nabi ada bersabda dalam hadis Tirmizi, prajurit ataupun tentera Islam, mujahid Islam, pejuang Islam yang terpaksa berjaga malam di sempadan, mata mereka takkan dibakar oleh api neraka. Jadi ada ketikanya kena berjaga malam. Bagi orang-orang tertentu, dia tidak berlawanan dengan apa yang Quran sebutkan. Quran sebutkan kaedah umum. Cuma orang yang bekerja malam, dia kena faham undang-undang badan. Sebab itu dicadangkan oleh pakar-pakar sains, jika kita terpaksa bekerja malam, dia kena cerah. Bilik itu dicerahkan seperti siang, supaya badan kita, hormon kita, dia memahami bahawa cerah, maka hormon cerah akan mengambil alih seperti hormon di waktu siang lebih kurang. Sebab itu jika nak bekerja malam kilang-kilang, dia pasang lampu, dia cerahkan secerah-cerahnya. Kemudian jika nak berehat sekejap, dia malapkan lampu, sebab hendak hormon kita membantu kita. Hormon kita menjadikan kita. Anda subur, pengaruh hormon. Jangan lupa. Ada seorang ibu, ini cerita benar berlaku, sering saya paparkan bila berceramah tentang emosi manusia, tentang bagaimana kita mengawal emosi manusia. Satu dokumentari yang benar tentang seorang ibu selepas melahirkan anak, mengambil masa 2 tahun untuk dia betulkan diri dia. Dalam masa 2 tahun, dia diserang penyakit depression, kesubulan, dan penyakit yang kita katakan sakit jiwa seringkali menyerang wanita selepas bersalin. Ada kurang teruk, ada lebih teruk. Selepas wanita ibu itu bersalin, kena berhati-hati dan tolong berhati-hati, sebab dia boleh diserang oleh sakit jiwa, antaranya kesubulan. Ini penting untuk wanita tahu. Dan wanita hormonnya lebih tidak menentu, seperti roller coaster. Hormon wanita seperti roller coaster, zoom zoom, kata saintis.
sebagaimana hormon, pusingan hormonnya berhenti haid, sudah berubah hormon. Nak datang haid, menghampiri haid, hormon berubah. Ada sindrom boleh menyerang. Datang haid berubah lagi, mengandung berubah lagi, setiap bulan berubah sampai 9 bulan. Lahir anak berubah lagi, datang nifas berubah lagi, berhenti nifas berubah lagi. Just like a roller coaster. Menyebabkan emosi wanita begitu, zupsap. Bukan negatif, tidak. Kena memahami. Laki-laki tidak. Laki-laki stabil ya. Tenang saja. Alhamdulillah ibu seperti itu. Sebab itu selepas melahirkan anak, ibu sedang tidur, tenang. Ibu relax, tenang. Hormon dia hormon tidur. Anak keluar suara sedikit. Sikit ya. Sikit. Allah, ibu bangun sayang. Apa ada ya? Stabil ya apa? Apa stabil? Berdengkur stabil sampai subuh. Kalau abah lah kena belah anak, mati budak tu. Terima kasih ibu yang hormonmu seperti roller coaster. Allah jadikan kamu seperti itu sebab kamu hebat dengan itu. Bukan menghina. Wanita hebat sebab itu. Sebab itu dia lebih halus dalam bab-bab tertentu. Jika nak bincang bab menghalusi, tanya isteri. Tapi jika nak fokus, jangan tanya isteri, tanya suami. Ni bang, tadi banyak benda, apa nak kita pilih? Suami datang. Yang ni. Jangan tanya isteri. Kalau isteri tak tahulah, sampai ke mati dia tak tahu nak buat pilihan. Jadi Allah jadikan kita begitu. Sebab itu perkahwinan itu dia mencantikkan. Dan kita faham tak mana kelebihan pasangan kita. Semua ini bukan negatif, dia accept. Jadi hormon juga mempengaruhi kita di waktu malam dan siang. Jadi pada malam jika terpaksa bekerja, jika terpaksa belajar lebih sikit, pasang lampu biar cerah. Dia hormon aktiviti keluar. Dan jika nak tidur, gelapkan supaya hormon tidur pula mempengaruhi. Ini masa. Saya belum habis cerita. Nak saya sambungkan cerita wanita di Amerika. 2 tahun dia subur selepas melahirkan anak. Jumpa pakar sakit jiwa, bagi ubat. Tak baik. Doktor sakit jiwa bagi ubat, kesan sampingan ubat tidur. Itulah kerja doktor. Bagi ubat, suruh tidur. Nak buat apa tidur? Dia nak beraktiviti, nak bela anak. Ubat bagi dia tidur. 2 tahun dia pakai ubat. Ubat merawat sakit jiwa, kesan sampingannya tidur. Semua ubat menyebabkan mengantuk, tidur. Dia tak ada. Dan penyakitnya tak selesai. Pakar sakit jiwa tak boleh selesaikan masalah wanita ini. Dan di Amerika, Alhamdulillah, otak mereka sudah maju di beberapa penjuru. Mereka tak suka bertumbangkan ubat. Mereka berkata di alam ini mesti ada rahsia yang bukan rak untuk selesaikan masalah kita. Maka mereka telah wujudkan satu pusat menggunakan bahan-bahan natural, bahan asli sebagai rawatan. Ada pakarnya pula. Maka dia berjumpa pakai itu berkata, buang semua drug yang diberikan pakar sakit jiwa kepadamu, buang dalam tong sampah. Buang semua ubat dalam tong sampah. You don't need these medicines. These are killers. Dia membunuh kehidupan you. Habis, doktor, apa ubat yang doktor nak berikan? Doktor tak bagi saya makan semua pil-pil. Jangan. Just change your diet. Cara mengambil makanan ubah. Rupa-rupanya orang yang tak suka makan sayur, dan kita orang Melayu memang lepas bersalin jangan bagi makan sayur. Rupa-rupanya orang yang tak makan sayur, apatah lagi lepas bersalin, dia akan mudah diserang sakit jiwa. Jadi wanita itu diubah cara pemakanannya. Diberikan sayur banyak, buah-buahan banyak, protein bentuk ikan. Yang lain dipotong. Jangan. Buang semua tablet. Dalam masa 6 bulan dia baik.
boleh bela anaknya. 2 tahun dia dilarang membela anak dan menyentuh anak. 2 tahun. Takut dia bunuh anak dia ketika subur. Jangan dia ubah makan sayur banyak. Subur dia. Sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sayur ini dia kawal emosi. Bagi anda yang tak suka makan sayur, emosi anda bila berkahwin nanti ada anak cukup bermasalah. Beringat dari sekarang, InsyaAllah. Tapi itu maklumat sampingan. Tapi penting juga sebab kita kaitkan dengan fenomena alam. Sebab Allah beritahu, malam untuk berehat, siang untuk bekerja. Jika berubah, ya, waktu malam jadikan seperti siang, cerah, kita boleh bekerja bila ada keperluan untuk melakukannya. Ayat 12, dan kami jadikan di atasmu 7 lapis langit yang utuh. Saya meyakini ayat ini dan maksudnya belum sangat difahami lagi. Semakin saya mengkaji bab ini, semakin saya menyadari ia belum lagi kita fahami dengan betul. Belum. Jika di internet saintis sering mengatakan, saintis Muslim Wairah mengatakan, oh ayat ini jelas, dia menceritakan tentang 7 lapis atmosfera. Atmosfera ialah langit yang berdekatan dengan bumi kita, iaitu yang di atas kita ini ada lapisan-lapisan atmosfera, stratosfera, ionosfera, ozone layer dan sebagainya. 7 lapis dicampur semuanya memang 7. Tapi 7 lapis yang merupakan atmosfera ini ialah langit berdekatan dengan kita. Tidak bercakap tentang sistem suria, tak bercakap tentang galaksi kita nama Bima Sakti. Jauh sekali berbicara tentang alam keseluruhannya. Adakah Allah hanya bercakap tentang 7 lapis dan Allah bermaksud atmosfera? Bagaimana dengan alam yang lebih luas? Saya yakin ayat ini belum boleh kita fahami lagi. Apatah lagi nak kita kaitkan pula dengan 7 lapis langit yang lain yang Nabi SAW rentasi ketika Isra dan Mi'raj. Dan dikaitkan dengan itu semua lagi belum mampu kita fahami. Tapi isyarat-isyarat untuk menampakkan bahawa alam ini begitu kompleks dan ada dimensi-dimensi yang belum kita terokai, ia ada menampakkan ke arah itu. Ada dimensi-dimensi yang belum boleh kita terokai. Apatah lagi dengan kenyataan yang mengatakan bahawa cahaya itu boleh dikepak, boleh dipatahkan, dibentokkan. Ada di bidang quantum physics. Sekarang sains sudah berkembang. Kita bercakap tentang physics, kemudian lahir astrophysics. Physics, kita bercakap tentang cohesion, adhesion, bercakap tentang atom. Atom boleh diperkecilkan lagi dalam atom. Ada elektronnya, ada neutronnya, ada protonnya. Itu bahasa physics. Kemudian kita bercakap tentang astrophysics. Bagaimana semua ini bermula, yang kita sebutkan tadi. Bagaimana atom ini bermula, di dekat awal kejadian alam dahulu. Astrophysics. Kemudian itu pun belum boleh memahami alam. Terpaksa dikaji lagi kajian fizik yang baru. Dan fizik ini sains yang paling tinggi. Sains kimia, biologi, sains rendahan sedikit. Sebab itu pakar fizik dalam sains dia makam tinggi. Sebab sains fizik, sains yang menaungi segala-galanya. Dengan fizik sahaja kita faham bagaimana alam ini bermula. Dia boleh berbicara tentang asal-usul kejadian. Sains fizik. Lantas bila Allah bercakap tentang bagaimana alam ini bermula, secara yang halus sedang merangsang kita untuk mendalami sains itu. Akhirnya sains biasa, walaupun fizik, tak mampu memahami proses kejadian alam. Pakar mengkaji lagi, mendalami lagi fizik. Lahirlah hari ini apa yang kita namakan quantum physics.
quantum physics. Kalau kita berbicara tentang quantum physics, ia memasuki bidang kejadian yang pada asalnya kita tak faham. Barulah kita sedar bahawa cahaya ini kelajuan yang paling laju. Nampaknya ia memanjang, tapi ia boleh dibengkokkan. Masa boleh berpatah balik. Warping of time, time warp, guna bahasa itu kita berpening kepala. Tak apa-apa pening, masuk quantum physics jadi pening. Rupa-rupanya Allah jadikan alam seperti itu. Ada benda belum kita faham, tapi dalam proses memahami 7 lapisan langit, InsyaAllah ya. Tapi kenyataan ini, kenyataan ilahi, kita beriman dengannya. Dan kami bangun di atasmu 7 langit yang kukuh, syidada, kukuh. Ini ada benda yang perlu kita kaji. Bukan hanya 7 lapis yang kukuh. Ia ada dimensi tersendiri, menjadikan dia kukuh dengan identiti tersendiri. Menarik untuk dikaji. InsyaAllah. Mungkin ada anak kita nak jadi pakar fizik, silakan. InsyaAllah. Tapi tak semestinya ke arah itu. Jika ada nak jadi penerbit filem pun silakan. Nak masuk sini pun silakan. Tapi ke arah ibadah, InsyaAllah ya. Sebab pembuat filem lebih mempengaruhi dari doktor di hospital. Doktor di hospital rawat orang sakit. Penerbit filem dia pengaruhi anak-anak kita. InsyaAllah ya. Di atas kita ada 7 lapis langit yang kukuh. Wa ja'alna sirajan wa haja, dan kami jadikan bagimu pelita yang terang benderang. Ayat ini dikaitkan dengan ayat lain. Sebab itu ulama berkata ia bermaksud matahari. Bila Allah sebut tentang langit, dan Allah sebut di langit itu ada sirajan wa haja ataupun siraja sahaja, maka dia bermaksud matahari. Siraja ini pelita, obor. Dan ini amat saintifik. Bila Allah sebut tentang bulan, apa kalimat yang Allah gunakan? Bila Allah cerita tentang matahari, apa pula kalimat yang Allah gunakan? Ini orang kaji. Dan bila kita buka Quran, kita mendapati bila Allah sebut tentang matahari, kalimat yang Allah gunakan siraja, wahaja, dan seumpamanya, yang semua melambangkan pelita. Pelita mengeluarkan cahaya sendiri. Tolong ambil torchlight. Mengapa ambil torchlight? Sebab torchlight dia ada kuasa yang dengan kuasa itu dia keluarkan cahaya dia sendiri. Tapi bila Allah sebut tentang bulan, Allah tak guna siraj, tak guna wahaja. Allah guna nur, munira, itu bahasa yang melambangkan bulan. Nur, munira, nuro, munira, diulang-ulang. Bukan siraja, wahaja. Siraja, wahaja untuk matahari, nuro, munira untuk bulan. Ada beza tak? Memang ada perbezaan. Bila disebut nuro, munira, benda itu tak mampu keluarkan cahaya sendiri. Dia dapat cahaya dari benda lain. Dia cuma boleh refleksi cahaya. Macam kita pergi ke cermin. Cermin ada cahaya jika di sekelilingnya ada cahaya. Tapi cermin tidak mengeluarkan cahaya. Dia cuma bercahaya. Kalau kita ambil lampu, kita suruh ke cermin, ada refleksi cahaya. Tapi cahaya yang direfleksi itu bukan terbitan cermin dari cahaya luar. Yang luar itu ialah matahari. Dalam konteks bulan dan matahari, itulah matahari. Matahari sinari bulan. Bulan bercahaya kerana dapat cahaya daripada matahari.
Bulan dipanggil nur ataupun munir sebab dia refleksi cahaya daripada matahari. Matahari pengeluar cahaya dipanggil sebagai siraja, wahaja dan sebagainya. Saintifik sekali. Semua ciptaan Allah dan semuanya baharu. Semua ini kita kaji, kita nampak ada sistem yang begitu halus, begitu kompleks, dan sudah pasti ada pencipta sistem bagi semua itu, insyaAllah ya. Kemudian pada yang 14 Allah cerita tentang awan yang menurunkan air. Ayat 15, air itu ada misi, ada matlamatnya, diturunkan air, dan air itu tidak masin. Air itu tidak masin, walaupun pada asalnya air laut diserap naik ke atas itu air masin. Air hujan bukan terus turun begitu saja, dia hasil serapan air di bumi, dan air di bumi 75%-nya air laut, air masin. Maka air masin itu diserap naik ke atas, akhirnya jadi awan. Awan bertukar jadi hitam. Awan hitam itu air, maka dia turun ke bumi, air tawar, dan ia menyuburkan bumi. Sebab itu Allah mengatakan supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Proses yang menukarkan masin kepada air tawar, dia tak berlaku spontan, dia ada pencipta. Allah nak sedarkan kita tentang itu, insyaAllah. Dan akhirnya bila kita berfikir, kita sedar ada pencipta. Pencipta itulah pencipta yang menjadikan hari kiamat. Jika penciptaan ini begitu hebat, begitulah juga penciptaan hari kiamat dia hebat. Penciptanya sama, insyaAllah. Itulah kaitan dengan surah di peringkat awal yang menceritakan tentang hari kiamat, yang manusia saling bertanya-tanya tentangnya, dikaitkan dengan kejadian alam. Dan seterusnya dikait balik kepada tema surah ini, iaitu ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari fasli, hari keputusan, hari kiamat, suatu waktu yang ditetapkan. Siapa yang menetapkannya? Allah Azza wa Jalla. Bukan Qasim Ahmad, bukan Rashad Khalifah, bukan kaum maya, bukan saintis, tetapi Allah. Itulah yang kita kaji, yang kita sempat kaji pada pertanyaan permai ini, yaitu sebahagian dari ayat dalam surah An-Naba berkaitan dengan berita besar. Berita besar itu ialah tentang kedatangan hari kiamat yang merupakan sesuatu yang pasti. Cuma Allah sahaja yang mengetahui tarikh kejadiannya. Kita hari ini cuma diberitahu tentang tanda-tanda kedatangannya. Tanda-tanda kedatangannya dinamakan sebagai tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Tarikh secara tepat hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Jadi itulah sedikit yang dapat kita bicarakan pada petang ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita sambung supaya lebih memperincikan tentang kejadian hari kiamat itu, insyaAllah. Allahu a'lam bishawab. Jadi seperti mana biasa, kita buka pada soalan. Ada kotak soalan, ada soalan verbal, soalan lisan, ada. Soalan lisan, ada. Ya, ada lisan. Ya, silakan. Orang sakit, orang sakit muka jadi gelap. Sebab apa ya? Kalau orang sakit muka jadi gelap, kadang-kadang dia ada sebab musababnya. Antara sebab musababnya berkaitan dengan oksigen dalam badan.
Kita lihat gelap ini kalimat umum yang kita gunakan. Kadang-kadang gelap itu kebiru-biruan bagi setengah-setengah kes yang boleh kita kesan di dekat awal di bibirnya, sebab bibir ini kulitnya nipis, jadi pembuluh darah itu agaknya memberikan kejelasan tentang warna perubahan berlaku dalam darah secara lebih jelas untuk kita lihat. Nampak kebiru-biruan utamanya pada anak-anak yang bermasalah jantung ataupun paru-paru. Demikian juga pada setengah kes yang ada penyakit yang kronik yang akhirnya memberi kesan kepada sistem darahnya. Darah kita ada sel putih dan sel merah. Sel merah ini ada hemoglobin. Hemoglobin dia membawa oksigen. Bagi setengah penyakit, hemoglobin itu berkurangan, dipanggil anemia. Boleh menyebabkan kita pucat, kadang-kadang berubah warna ketika dia terlampau teruk. Ada setengah kes itu ada masalah jantung. Jantung pam darah. Jantung, pengempang darah ini bermasalah. Jadi sekaligus aliran darah pun bermasalah. Tak mustahil kesan dari itu oksigen tidak mencukupi, maka warna kulit jadi hitam dan sebagainya. Boleh diterang secara saintifik. Bagi kes seperti itu, bawa terus ke unit emergency di hospital. Jika biru seperti itu, jangan pergi jumpa doktor di klinik, pergi terus ke hospital, sebab dia memerlukan tindakan yang mungkin segera, antaranya pemeriksaan jantung secara segera dan tindakan yang segera, insyaAllah. Di samping itu, tak salahlah kita guna pendekatan yang biasa. Kita baca Quran dan sebagainya, kita bagi ayat Quran, ayat Yasin, tak ada masalah. Itu semua selari dengan kehendak Islam. Itu ayat Quran pun dia ada penamuannya, cuma kita tak nampak. Tapi kita tahu dia ada penamuannya, syifa. Allah sebut secara umum, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan daripada Al-Quran ini sesuatu yang ada penawar dan rahmat bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi kita gunakan Al-Quran, kita baca, kita hembus dia air, minta keberkatan Allah dengan apa yang kita baca, maka itu selari dengan permohonan kita agar dia menjadi syifa kepada pesakit. Boleh. Di samping itu, jangan lupa hukum sebab musabah yang telah saya sebutkan tadi. Ini mungkinlah boleh kita terangkan begitu. Allah Ta'ala. Ada lagi? InsyaAllah. Boleh tak kita berikan air zam-zam pada binatang yang sedang sakit? Apa hukumnya? Ya, lembu kerbau pun perlukan juga air zam-zam, sebab dia juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak salah kita berikan air zam-zam. Sebab apa? Air zam-zam ini air yang Allah kurniakan ke atas Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Masih kecil, tiba-tiba menendangkan kakinya ke bumi, terbit air yang mulia yang diberkati sampai ke bila-bila. Air itu untuk siapa? Untuk makhluk Allah. Cuma jangan digunakan untuk sesuatu yang jijik. Memberi minuman kepada manusia, memberi minuman pada haiwan, bukan sesuatu yang jijik. Ia selaras dengan tuntutan Islam, sama ada berbentuk kemanusiaan yang Islam ditekankan, ataupun memang dia suatu keperluan yang khusus yang diminum secara sendirinya oleh haiwan itu pun kita jangan menghalangnya. Tak ada salahnya, insya-Allah tak ada salahnya. Bagus ditanya sebab kadang-kala umat Islam cara dia belajar agama itu, dia menyempitkan rahmat agama. Rahmat itu luas, tapi entah mengapa cara belajar itu menyebabkan rahmat Islam itu jadi sempit. Orang kafir jangan masuk masjid, rahmat itu disempitkan. Orang kafir bagi salam jangan jawab. Jangan jawab orang kafir bagi salam, dia kafir. Orang murtad boleh tengok kafir, macam dia kafir. Jangan sembang lah. Cara sebut kafir tu, sebut kafir ringan sikit, kafir. Maksudnya tak ada harapan seolah-olahnya. Saya orang utara, tapi lebih suka cakap bahasa bukan utara. Sebab bila dengar tu rasa macam Allah, berdegup jantung.
Untuk Boria, sedap bahasa utara. Memang sedap. Boria, terus saya cakaplah bahasa Selangor, bahasa Selatan. Pulau Pinang. Hampa. Sedap. Kita belak menyakit. Baik. Itu mungkin lawan dia nak kepada Dr. Daniel lah tu. Jadi insyaAllah, jangan sempitkan rahmat Allah. Jangan sempitkan rahmat Allah. Jadi haiwan pun mahu rahmat itu. InsyaAllah ya, jangan sempitkan rahmat Allah. Jadi boleh berikan air zam-zam, malah pada haiwan pun boleh. Doakan semoga Allah berikan syifa, penawar pada haiwan ini. Haiwan itu pun insyaAllah perlu hidup, dan dia ada juga dia punya tugasnya untuk manusia dan untuk alam ini, insyaAllah. Apakah boleh kita melaksanakan solat istikharah di siang hari? Adakah ia diterima Allah? InsyaAllah solat boleh dilakukan. Solat istikharah khususnya boleh kita lakukan siang ataupun malam. Cuma solat istikharah ini solat sunat yang luas. Maksud solat sunat yang luas ini, dia tak terikat dengan waktu. Dia boleh kita buat pada bila-bila waktu. Bagi solat yang luas waktunya itu, dia panggil solat sunat mutlak. Dia termasuk solat sunat mutlak, tapi ada tujuannya. Dia mutlak, dia tak terikat sangat dengan waktu. Maka haram kita melakukannya pada 5 waktu yang kita sebut waktu haram. 5 waktu yang haram itu apakah dia? Pertama sekali, selepas melaksanakan fardu subuh. Selepas melaksanakan fardu subuh, tidak boleh kita sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu ini. Apa sebarang sunat yang tak terikat dengan waktu, tak boleh. Yang keduanya, ketika matahari sedang terbit. Solat duha sekalipun kita tak buat masa itu. Kita tangguhkan sehingga matahari dah terbit ataupun dah terbit segala. Maksudnya dah terbit lah. Dah terbit segala itu artinya masuk segala itu baru nak naik. Masuk segala itu, bukan berdua dengan galah. Isyarat bahasa Nabi begitu. Dah terbit segala, maksudnya jangan tunggu masa terbit tu. Masa terbit tu jangan. Tapi dah naik, sembahyanglah duha. Kiasannya dah terbit segala, maksudnya dah terbit dah. Itu waktu duha. Tapi sedang terbit jangan. Apatah lagi solat yang mutlak, tak terikat dengan waktu. Ketika matahari sedang gelincir matahari dekat dengan waktu zuhur. Belum masuk zuhur, tak masuk zuhur, tak ada masalah. Dekat dengan waktu zuhur, jangan. Yang kelimanya, selepas melaksanakan fardu asar. Dan yang kelimanya, ketika matahari sedang terbenam. Lepas terbenam masuk maghrib, tak ada masalah. Tapi ketika sedang terbenam, haram kita bersolat. Apatah lagi solat yang tak terikat dengan waktu. Itulah yang dilarang. Lain daripada itu, silalah buat istikharahnya. Biasa orang sembahyang di waktu malam, tapi boleh juga kita buat di waktu siang, selain daripada 5 waktu yang haram tadi. Dan istikharah kita buat ada tujuan. Istikharah, minta, kharah dalam menentukan pilihan. Contoh, sembahyang meminta Tuhan membantu kita membuat pilihan. Itu istikharah. Jadi pilihan yang kita nak buat itu pilihan yang tidak ada hukum khas baginya. Maksudnya ia aspek duniawi yang tak ada hukum khusus yang terikat baginya. Jika dah ada hukum, tak ada istikharah. Contoh saya nak istikharah, nak tanya Allah, sama ada lepas kalau saya lulus periksa SPM Cemerlang, saya nak pakai tudung ke tidak bagi wanita? Nak pakai tudung ke tidak? Nak istikharah. Nak tanya Allah, ni nak dapat SPM kalau Cemerlang nak pakai tudung ke tak? Hukum dah wajib dah pakai tudung, nak tanya Tuhan apa? Tak ada istikharah, bagi hukum yang dah jelas macam tu. Saya ni kaki Arab, nak tanya Allah, elok saya tinggal Arab ke tidak? Nak tanya Allah lah. Nak sembahyang istikharah sekejap, nak tanya elok ke tinggal Arab? Tak payah istikharah, tinggal terus sebab hukum dah jelas haram. Itu maksudnya. Tapi dalam hal-hal duniawi yang itu boleh, ini boleh, kita boleh istikharahkan, asalkan ia tak masuk dalam hal-halnya yang dilarang telah saya sebutkan tadi. Contoh perkahwinan.
ada dua pilihan, dua-dua tu nampak okey, mana satu, maka kita istikharah. Boleh di waktu siang selain waktu-waktu haramnya yang disebutkan tadi. Dan istikharah bukan sekadar solat, doa pun istikharah. Kita lepas solat fardu, kita kata, ya Allah ya Tuhanku, aku minta kamu tolong aku membuat keputusan. Itu pun istikharah. Minta Allah bantu kita membuat keputusan. Itu pun istikharah. Tapi istikharah berbentuk doa. Istikharah berbentuk doa. Ada istikharah berbentuk solat, tapi ada istikharah berbentuk doa. Manfaatkan ke semua sekali, InsyaAllah. Dan nanti Allah berikan jawapan. Tak semestinya mimpi, tapi dalam bentuk artinya ilham dan sebagainya, kecenderungan. Biasa bila kita mendapat satu kecenderungan, kita akan terdorong untuk bertindak dengan tindakan-tindakan tertentu. Itu mungkin jawapan yang paling elok bagi kita, InsyaAllah. Allahumma. Apakah beza wirid dengan zikir harian? Sama saja, cuma perbezaannya perbezaan kalimat. Wirid itulah zikir. Zikir ada wirid-wiridnya. Bila kita sebut wirid ini, dia amalan. Amalan yang kita ulang-ulangi. Biasa itu maksudnya. Kamu jangan duk wirid sangat benda tu. Itu pesan mak pada kita kan. Kita ni suka sangat duk make up berjam-jam. Jangan duk wirid sangat depan tu. Ada orang kampung cakap, jangan duk wirid sangat benda tu. Mak, saya bukan wirid, saya cuma make up. Kalau yang buruk pula dia ya. Apa maksud mak itu? Itulah bahasa Melayu yang wirid. Artinya biasa lah, biasa. Wirid tu amalan dalam bentuk ibadah, zikir, subhanallah, subhanallah, besok pula wirid. Zikir ni dia umum. Apa-apa perbuatan kita yang mengingatkan kita kepadanya, itu zikir. Kita sekarang sedang berzikir, tapi kita tak sebut wirid-wirid tertentu. Kita sekarang sedang berzikir, sedang mengingati dia dengan mempelajari ilmu. Ilmu yang kita pelajari petang ini mengingatkan diri kita kepada dia, keagungan dia. Kita sedang berzikir dengan ilmu. Kita baca buku, tapi buku itu intisarinya mengingatkan kita tentang keagungan ilahi. Itu zikir. Walaupun ketika itu kita tak bertasbih ataupun wirid dengan wirid tertentu. Itu sikit perbezaan antara zikir dan juga wirid. Tapi akhirnya semua itu dinaungi oleh satu kalimat dipanggil zikrullah. Semua itu ada unsur-unsur zikir dalam bentuk yang umumnya, insyaAllah. Adakah Nabi tak pernah buat dosa? Itulah etikat Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah pegangan kita dan sepatutnya itulah yang kita pegangi. Rasul-rasul kesemuanya maksum. Selain daripada Rasul tidak maksum. Rasul-rasul maksum. Ada yang mendebatkan begini, Rasul pernahkah buat salah? Nabi Adam pernah buat salah, sebab itu Allah mengatakan akhirnya dia dikeluarkan daripada jannah, daripada syurga. Mereka pernah buat salah. Nabi Allah Yunus pernah buat salah. Allah mengarahkan Nabi Yunus berdakwah di satu kota yang nama kota itu Ninive. Tiba-tiba Nabi Allah Yunus melarikan diri dari kota itu. Orang menentang baginda dengan dahsyat sekali. Baginda meninggalkan tempat dakwah, naik kapal, belayar, kapal nak tenggelam. Nakhoda berkata, nampaknya kita kena buang semua barangan. Buang barangan, nak tenggelam juga. Nampaknya seorang daripada kita kena terjun pergi ke laut. Cabut undi, naik Nabi Yunus. Cabut undi, Nabi Yunus. Nabi Yunus pun sedar, ini nampaknya isyarat daripada Allah nak menghukum aku. Baiklah, hamba akan terjun. Kita telah terus oleh ikan paus yang besar, tapi tidak membunuh. Nabi Yunus akhirnya berada di perut ikan. Ini kehendak ilahi. Sains tak boleh memahami. Bukan semua benda sains boleh faham. Allah mengatasi sains. Maka Nabi Yunus berada di perut ikan. Di perut ikan itu dia bertasbih. Dia berzikir secara umum, bertasbih, ingat pada Allah. Tak betul-betul ingat pada Allah. Pasti menderita. Dalam perut ikan itu pasti menderita, tapi bertasbih.
Maka Allah mewahyukan kepada kita dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW mengatakan, jika tidaklah kerana zikir Yunus dalam perut ikan, jika tidak kerana zikir itu, aku akan biarkan dia dalam perut ikan sampai hari kebangkitan manusia. Sebab itu kita rumuskan dari ayat indah ini, apa dia? Zikir ini bernama. Jika tuan-tuan perempuan ada masalah seberat mana pun, jangan mengadu pada makhluk dulu. Ingat ini ya. Jangan mengadu pada makhluk lagi. Mengadu pada Allah dulu. Bukan salah mengadu pada makhluk, tapi mengadu pada Allah dulu. Allah dulu. Sebab kita tahu Allah yang boleh selesai semua masalah, bukan makhluk. Mengadu kat dia dulu, minta dia dulu. Lepas itu barulah kita ikut saluran-saluran yang kita rasa boleh membantu kita. Tak apa, tapi dia dulu. Antara jalannya zikir. Zikir banyak-banyak, pejam mata, kosongkan minda, fokuskan hati pada zikir, yakin, tawakal, dia akan bantu zikir. Tapi jangan lupa benda wajib. Ada yang zikir tapi semayang tak. Punyalah zikir sampai putusnya tali tasbih, semayang tak lagi. Kan aku pun semayang pun zikir juga kan. Allah cakap ni tak mengaji. Jadi solat dengan tinggal tasbih. Naik kereta pun kami bawa pun hati zikir, ingat dalam zikir itu doa pada Allah. Mungkin dilorongkan pada kita, kamu buat begini, jumpa orang ini, mungkin boleh membantu. Ada ilham yang datang lepas kita berzikir mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil kefahaman kita dari kisah Nabi Yunus menderita berzikir, Allah singkatkan cerita baginda. Akhirnya baginda dikeluarkan ikan dari perutnya, dan baginda pun akhirnya balik ke Ninive semula, berdakwah. Semua mereka perlu Islam. Jadi kena berdakwah walaupun perit, dan dengan zikir insya-Allah akan dibantu. Maka ada orang merumuskan, tengok Nabi Yunus buat salah, meninggalkan dakwah, kononnya Nabi berdosa. Tidak. Kesilapan tapi bukan dosa. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur Allah. Ya, baginda berijtihad. Ini kita sebut ijtihad. Ijtihad Allah izinkan. Apa dia ijtihad? Menggunakan pemikiran untuk membuat sesuatu keputusan. Rasul semua buat keputusan berdasarkan ijtihad. Aku rasa dah tak sesuai dah dengan keadaan begini, aku berdakwah. Baik saja aku tinggalkan, aku pergi ke tempat lain pula. Ijtihad. Tapi Allah tak izinkan. Nabi Muhammad SAW pernah juga berijtihad. Satu ketika sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy ini datang dan Nabi mengajak mereka pada Islam. Datang seorang sahabat yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Dia sahabat yang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum, nama sahabat itu, buta. Tapi walaupun buta nak ambil peranan, akhirnya Nabi berikan peranan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Apa peranannya? Jadi muadzin. Jadi muadzin Rasulullah bukan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu seorang. Tak. Muadzin baginda beberapa orang. Salah seorangnya sahabat yang buta. Mendidik kita. Walaupun kita ni cacat, OKU, walaupun kita ini ada kelemahan, tapi kita mulia. Kita tetap mulia, main peranan. Maka Abdullah ibnu Ummi Maktum muazzin Rasulullah. Kalau ikut logiklah, tak layak orang buta jadi muazzin. Sebab nak azan ni pada tengok tambah zaman dahulu, tengok matahari belah mana dah terbit ke, tak ada kompas. Tak logik lah orang buta jadi muazzin. Bukan apa-apa, tapi nak main peranan juga. Adalah orang membantu bagi tuan. Boleh azan dah. Oh, nampak? Kita ada alasan tak main peranan. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum datang ketika Nabi sedang berdakwah ke muka Quraisy. Datang tanya soalan. Datang ketika Nabi sedang menyeru pemuka Quraisy berdakwah, datang tanya soalan, seolah-olah mengganggu majlis. Nabi tak kenal. Nabi pusing muka ke lain, tak kenal lah. Buat muka masak. Itu al-wahyu. Abasa wa tawalla
Wahyu menegur Nabi. Masa muka kamu ya, yang berpaling kamu dari dia. Cara umum saja, tak sebut nama Abdullah Ibnu Umi Maktum, tapi bila kita kaji Quran, kaji asbabun nuzul, itulah dia. Kamu berpaling dan bermasa muka darinya. Apakah kamu mengira yang kamu suruh itu akan beriman? Sedangkan dia ini sudah beriman. Dia ini sudah beriman, sudah yakin. Kamu tumpukan yang belum yakin, kamu sangka dia akan beriman. Ini sudah beriman, kamu tak raih yang sudah dekat dengan kamu. Kamu tak raih, nak raih yang selama ini menentang kamu. Oh tu, Nabi mendapat teguran. Dia kata, cuma Nabi pun berdosa. Jangan silap, itu bukan dosa, itu ijtihad Nabi demi dakwah. Tapi Allah tegur. Yang kali dengan begitu tegur, bukan mestinya berdosa, bukan mesti berdosa. Saya bawa kereta nak pergi ke satu tempat, tiba-tiba masuk jalan salah. Maka isteri ke rakan saya tegur, silap, jalannya ke situ, berdosa kan? Tak kan, ada benda yang ditegur bukan berdosa, hanya yang ditegur ke atas Nabi bukan dosa, hanya ijtihad. Tapi jangan silap di situ, sekaligus rumusan kita semua Rasul maksud tak berdosa. Manusia biasanya berdosa, adakah semua akan masuk neraka? Jika dosa itu dosa besar, dosa besar yang paling besar, kita tepat. Dosa yang paling besar apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Syirik. Dosa syirik paling besar. Dan jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan berdosa berbentuk syirik, dia mati dalam keadaan syirik, waliyadzubillah, ya, dia pasti ke neraka, pasti. Adapun dosa lain, tak ada kepastian. Allah berkata, aku boleh mengampunkan apa-apa dosa jika aku menghendakinya. Kuasa dia. Bab mengampunkan dosa, kuasa dia sahaja. Tak macam Kristian, Pope boleh mengampunkan dosa. Itu bekas Padri Ayub, sekarang berada di Sarawak, dilahirkan di BM, ambil pressure dari Padri, the best in Asia, dia kata, yang terbaik, keputusan terbaik di Asia. Itu bekas Padri Ayub, nama asal bukan Ayub kan. Pergi ke Vatikan, bawah Pope paling tinggi, di bawah Pope, dia memberitahu kepada kita makam dia, makam IFS, dia dapat makam tu, dia beri gelaran IFS. Apa maksudnya? International Forgiver of Sins, pengampun dosa antara bangsa. Pengampun dosa itu dalam Kristian ada. Padri di satu gereja boleh ampun dosa takat karyah tu sajalah. Macam saya pengusi karyah Sungai Ara, minta maaf saya boleh ampun dosa takat Sungai Ara aja. You dari mana? Bayar lepas kena pergi kata imam sana. Macam itulah kiasannya. Tapi kita tak boleh iman semua itu. Tapi mantal padri dari BM ni, dia boleh ampun dosa semua orang mereka antara bangsa. Makam tinggi. Tapi akhirnya hari ini dia perlu Islam. Dia perlu Islam. Dia berada di Sarawak, berdakwah pada orang asli. Berdakwah pada orang asli. Dia cerita dari dia masuk satu kampung orang asli, sakit, pakai demam. Dia cuma bawa Panadol ya. Dia bukan doktor pun. Bawa Panadol biasa yang boleh dia beli di kedai kan. Anda dah kaunter, tak salah, dia pun bawa Panadol. Sakit apa pun, orang tahu bagi seorang, okey ambil. Seorang lain pula beritahu, sakit berbagai, semua dapat Panadol. Semua dapat Panadol. Okey tak apa, makan ni Pak. InsyaAllah Tuhan tolong. Dengan kehendak Allah semua baik. Maka semua perlu Islam. Maka dia pun dikenal sebagai pendakwah yang menyebabkan satu kampung orang asli perlu Islam. Dapat gelaran tu. Satu kampung orang asli perlu Islam. Kesan daripada dia berdakwah dengan buat kebajikan dulu. Bukan pergi pacok-pacok bawa bendera. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Maka cakap lari siapa salah.
Tak, dia tak sebut pun itu. Dia cuma sebut, oh sakit, tak apa. InsyaAllah Allah bagi baik. Buat kebajikan. Itu Ustaz Turki. Buat kebajikan, tapi kena Allah. Oh, dari Turki nak berislam. Kita tak macam tu. Tak suruh orang, maki orang baca. Pendakwa maki orang baca. Siapa nak mau Islam? Jadi insyaAllah ya, tak semua masuk neraka, tapi yang syirik pasti ke neraka. Sebab itu orang yang berdosa bertobat, dia mulia insyaAllah. Allahumma a'lam. Bagaimana penentuan masuk neraka ataupun syurga? Dia bukan ada ISO, dia bukan ada quiz. Jawab quiz ni, fail, neraka. Tak ada. Ukurannya milik Allah. Cuma Allah ajar kepada kita kaedah umum. Orang maksiat boleh ke neraka. Itu menyuruh kita berhati-hati. Tapi kita bukan penghukum. Kita tak boleh menghukum siapa pun masuk neraka. Jangan jadi penghukum. Allah maaf. Ya, ya. Kalau pakai tangkai, ciri besar kan kecil. Kalau pakai tangkai, ciri besar kan kecil. Pakai tangkal. Ada yang pakai tangkal itu dia beretika. Itu besar. Etika itu dia besar. Dia pakai tangkal dan dia beretika. Tangkal itu jadi penyebab hantu dia buat nak kacau dia. Itu syirik. Tapi tak sampai terkeluar dari Islam. Syirik itu syirik kecil. Sebab dinamakan syirik kecil tak sampai terkeluar dari Islam. Tapi kalimat kecil itu seolah-olah menampakkan dosa itu kecil. Tak, syiriknya kecil, tapi dosanya besar. Tapi syirik besar, itu dosa tak terampun yang kita sebutkan tadi. Syirik kecil, dia syirik, tapi besar dosanya. Cuma dia masih Muslim dan Muslim. Sebab pakai tangkal. Walaupun ada khilaf. Jika orang tu pakai tangkal ayat Quran, ada ulama kata boleh. Tapi umum majoriti mengatakan tak boleh. Sebab hadis sahih mengatakan sesiapa memakai tangkal walaupun ayat Quran, maka Allah serahkan dia pada tangkalnya. Allah akan tolongnya. Jadi di Malaysia ni orang lain, Tok Mo ni suka dengan tangkal. Suka tangkal. Paling membimbangkan saya budak kecil yang tak berdosa. Dilahirkan ada tali gending. Sekarang tak jumpa sangat ya. Tak jumpa sangat sebab orang, alhamdulillah, orang dah semakin belajar, makin faham. Tapi orang dulu, anak cucu dia semua ada tali gending. Ada tali gending. Saya pun ada seketul juga. Ada. Tapi bila start faham tu, tarik sendiri. Tangan ni, putuskan tali gending. Ya, kita doakan mak bapak kita semua diampuni Allah. Di masa itu kan, hampir ke semua budak kecil ada tali gending. Apa tali gending? Tali yang diikat padanya satu tangkal. Kononnya dikatakan budak kecil ni jin dewa juga kacau. Jadi bila kita tak adalah tangkal tu, jin dewa akan cekik dia. Sebab tu anak kita pada berjerit. Sebab dia nampak benda. Memang dia nampak benda pun, tapi ada benda kan dia nampak. Betul. Dimensi yang dia nampak beza dengan kita orang tua. Kita dah banyak hijab, banyak dosa. Dia tak menembusi sangat benda baik. Budak ni bersih sangat hati dia. Jadi sebab kebersihan hati itu terangkat beberapa hijab. Maka dia nampak. Ada kisah seorang budak kecil pergi ke sebuah hotel, tak nak masuk hotel tu. Tak nak masuk. Menjerit tak nak masuk. Mak bapak kata, hotel okey, ada estro semua okey. Mak peti air pun ada, tengok. Semua ada elok, aircon sejuk. Tengok ibu main aircon, dia menjerit tak nak masuk. Kemudian ada seorang yang pandai sikit, dia panggil, maka dia kata, oh, ada jin sedang baring di atas katil. Budak tu nampak ada jin sedang baring di atas katil. Kemudian berlaku dialog. Jin tu kata, jangan takut, saya tak mahu keluar dari bilik, cuma saya tak akan kacau. Saya nak baring terus.
Saya duduk baring sekian lama orang tak kacau. Saya janji tak mau kacau mereka. Budak tu tak nak masuk. Jadi budak tu nampak. Sebagai sampingan, lepas tu kita masuk hotel, ke rumah-rumah kosong. Masuk, jangan lupa bagi salam. Jangan masuk bila terus, wah, Doraemon. Siap. Tadi keluar bukan Doraemon, Jebon. Jadi masuk bagi salam. Lu baca kok, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca ya kursi kok, baca Quran. Tapi bagi salam baca Quran, baca kok. Baca bagi kita dengar dan yalah, semuanya di bilik tu boleh dengar. Bacalah lebih kurang 1 minit 2 minit ayat-ayat ini. InsyaAllah doa pada Allah selamatkan kami, insyaAllah. Kalau ada apa-apa pun dengan itu dia faham. Kita ni tak suka diganggu, sudah keluar, insyaAllah ya. Itu sedikitlah peringatan, insyaAllah. Apakah hukum wasiat? Surah wasiat perlu apa? Perlu apa surat hitam? Perlu apa surat hitam putih? Ataupun perlukan saksi? Wasiat ni sunat. Peringatan juga pada saya, kita kena buat wasiat awal. Masa sihat ni boleh wasiat siap-siap. Jangan tunggu nak mati. Sebab kalau dah cuma nak mati, dia tak boleh nak wasiat dah. Apatah sakit tu dia anggap sebagai sakit boleh membawa maut. Wasiat tak laku. Masa kita sihat buat wasiat. Tapi wasiat ada hukumnya dan perlukan hitam putih. Sebab tu di Malaysia antara harta yang masih tersimpan di bank dan sebagainya ialah harta-harta yang tak ada wasiatnya. Jadi orang tak boleh ambil. Itu satu. Yang keduanya, harta itu tak ada wasiat, pesaka, tapi tak diletakkan di bawah nama-nama tertentu, pun orang tak boleh ambil. Jadi dia tersimpan. Padahal waris pesaka boleh manfaatkan, tak boleh manfaatkan. Sebab itu masa kita sihat ni buat wasiat. Ini account bank ini atas nama sekian-sekian. Kalau saya berlaku apa-apa kat saya, dia boleh ambil dan diagihkan ikut faraid. Tulis. Tapi yang ambil itu bukan hak dia. Tapi andai kata nak kita agihkan sesiap, ini harta saya dan isteri saya, kami buat account ini, maksudnya kita kata harta bersama. Bila saya meninggal, 50% untuk isteri saya, dia punya. Lagi 50% saya punya, baru boleh difaraid. Kena sebut begitu. Kena sebut begitu. Tambah harta suami isteri yang bersama. Bila meninggal, 50% tu isteri punya. Siapa tak boleh kacau. Lagi 50% kita punya. Itu untuk difaraid. Ini semua kena tulis hitam putih, InsyaAllah ya. Isteri boleh peringatkan suami untuk buat semua itu, InsyaAllah, sebelum dia mati. Tapi setengah suami dia tak mengaji. Hang nak doa aku mati ke? Dah. Isteri bisiklah kat abang, abang tulis wasiat siap-siap bang. Sebelum abang mati dia tulis wasiat siap-siap. Hang nak aku mati ke? Dah. Kan abang nak mati macam mana pun. Sensitif lah, boleh sebut mati. Ada boleh sebut mati tu, waliyahzubillah. Kapan nak mati? Waliyahzubillah. Berlindung aku dari mati? Mana boleh berlindung? Berlindung dari sakit, dari jebon tak apa. Aku berlindung dengan nama Allah dari mati. Kena takut mati. Jadi kau dapat suami macam tu, sabar je dulu. Pelan-pelan doa, ya Allah, semoga besok kita ada wasiat. Apa hukumnya orang yang pertikaikan wasiat ibu bapa? Sebab itu kena ada hitam putih. Di Malaysia ada seluruh tu, insyaAllah. Jadi yang rasminya macam Takaful Malaysia, Takaful Ikhlas. Sekarang pula ada Takaful Warisan. Macam-macam Takaful sekarang, kata orang tahu. Macam-macam Takaful. Takaful boleh manfaatkan, insyaAllah. Apa pendapat doktor mengenai amalan mengirim salam kepada Rasulullah? Boleh, insyaAllah. Kita boleh beri salam kepada Rasulullah, sunat melakukannya, mengirim salam, Assalamualaikum, insyaAllah. Atas kiasan tak salah, boleh, insyaAllah.
Tapi yang paling penting ialah mengikut Rasulullah. Jangan bila orang pergi buat umrah, kirim salam. Semayang dah ikut Nabi. Semayang dah lah. Duk kirim salam kat Nabi. Yang Nabi sampaikan tak ikut. Duk kirim salam kat Nabi. Jadi itu pun satu yang pelik juga. Jadi salah keutamaan, insyaAllah. Biarlah terlupa bagi salam, tapi dalam hidup kita berselawat Nabi, kita tunaikan ajaran Nabi. Itu menyebabkan Nabi sayang, insyaAllah. Allahumma. Pada hari ini dikatakan bank Islam bukan Islam sebenarnya, dia bank riba. Ini isu yang amat sensitif sekali. Orang bank Islam tengah begini marah dia. Ada bank Islam kat sini. Alhamdulillah bank Islam tak ada. Ada pekerja bank Islam. Kalau saya bertemu dengan pengurus-pengurus bank Islam, saya kata ada orang marah dengan bank Islam. Saya nak mengatakan ini alternatif bagi kita sekarang. Berbanding konvensional, inilah alternatif yang terbaik bagi kita. Senyum-senyum semua pengurus. Habis ceramah saya semua cium tangan saya. Puji bank Islam. Tapi bila saya kira balik pinjaman saya bank Islam, loh, tingginya. Mereka kebas dari saya. Boleh kira balik kan? Kira balik. Bagaimana kita melihat isu ini? Pertama sekali, bila kita sebut pinjaman, kita nak larikan diri kita daripada riba. Itu paling penting. Riba ni dosa besar. Riba ni dosa besar. Riba ini ada riba bayaran tangguh. Itu pinjaman. Okey, saya nak pinjam 100,000, tapi bayaran yang tangguh. Disebabkan tangguh itu, kena bayar lebih. Ditetapkan demikian cara rasmi. Cara rasmi ditetapkan demikian. Berapa persen? Sekian persen. Riba dah tu. Bank konvensional dia begitu. Tiba-tiba lahirlah bank Islam. Konsepnya akhirnya bukan ambil wang tangguh, tapi konsepnya konsep jual beli. Nak lari daripada konsep riba. Dia buat akad tu akad jual beli. Jadi akhirnya dia cuba ikut firman Allah. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan urusan jual beli. Urusan yang konsepnya jual beli halal. Tapi urusan yang konsepnya riba haram. Di bank Islam dia ambil ayat tu dan dia laksanakan, dan dia berincikan pelaksanaannya dengan memanggil pakar-pakar ekonomi Islam. Maka di Malaysia berdasarkan ayat itulah lahirlah bank Islam. Maka dibuatkan akad kita akad jual beli dalam bentuk jual beli, bukan dalam bentuk riba yang dilakukan secara konvensional. Kita mengatakan di sudut alternatif, itulah alternatif yang ada. Cuma kadang-kadang alternatif itu bukan yang terbaik, tapi dia alternatif. Berbanding itu baik ini, tapi yang ini pun boleh diperbaiki lagi. Itu saya tak nafikan. Jadi saya mengatakan bank berkonsepkan Islam. Contoh, Bank Islam Malaysia Berhad, BIMB. Contoh kedua, Bank Muamalat. Dan bank-bank yang lain yang ada tingkap Islamnya, itu alternatif. Tapi lebih baik pergi kepada bank yang 100% amalannya Islamik. Bank Muamalat dan Bank Islam. Itu 100% Islamik. Dia bukan hanya ada tingkap, dia satu aspek yang seluruhnya, semua produknya dinaungi syariat. Malah dia ada penasihat syariat, dia ada komiti pakar rojok syariat yang mana mereka akan menegur jika ada sesuatu bercanggah dengan syariat. Bagi saya, kita menyokongnya sebab dia alternatif pada hari ini. Tetapi bagi saya, ia bukan terbaik lagi. Tambahan bila kita melihat kadang-kadang satu rumah itu mungkin 100,000 kita buat pinjaman. Pinjaman mungkin makan masa 10 tahun, 15 tahun. Kalau kita kira keuntungan, kita campur semua, kita pinjam 100,000, tapi 10 tahun, 15 tahun, akhirnya bila kita kena bayar 400,000. Bank Islam dia kebas 300
keuntungan. Dia kemas keuntungan tinggi. Jadi kita berkata, ni bukan tolong. Ni bukan tolong. Kalau dikurangkan keuntunganmu, bulanannya kuranglah bagi kami. Tapi disebabkan kamu kebas punya tinggi, maka bulanan kami nampak kecil bagimu, tapi sebenarnya besar. Itu isu. Itu isunya. Sebab itu macam Syekh Imran Husin, Syekh antarabangsa, datang ceramah di Malaysia. Dia kaji bank Islam. Dia kutuk bank Islam. Dia kutuk bank Islam habis-habisan. Dia kata bank Islam pengamal riba. Itu saya tersentuh. Tapi bagus, dia betul terang. Kalau kita sendiri, apa dia kata, kaji balik. Tengok bank konvensional, dia ambil untung banyak mana. Bank Islam ambil untung tengok banyak mana. Dia buat perbandingan, akhirnya teruk lagi bank Islam. Tapi saya menjawab balik. Saya kata mereka ini nampak cara atas kertas nampak cantik, tapi dia kena compound interest. Compound interest artinya kalau kita tak bayar, ganda. Tapi bank Islam dia tak ganda. Sekali itu dia jadi keuntungan. Betul, rakan saya tak bayar berapa bulan, dia tak kenakan bayaran tambahan. Dia cuma hantar solat, sila bayar. Ada gandaan kan? Tak ada. Tapi dengan bank ni, atas kertas cantik, kalau ikut tiba-tiba terlambat, compound. Ada gandaan riba, campur lagi teruk. Saya berhujah macam itu. Itu konvensional. Dan Islam dia tak kena. Sekali itu saja. Dia tak kacau lah. Satu sudut bagus. Itu saya kata kita sokong, tapi masih boleh diperbaiki. InsyaAllah ya. Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah. Tapi paling bagus ni tak usah bincang langsung. Tapi kita orang Islam di Malaysia ni, kita tak mampu, termasuk Dr. Daniel, tak mampu. Cuma kita fikir ni, pinjam takat yang perlulah, mungkin yang besar rumah kan, penting dan ya, untuk didik keluarga masa depan. Okey lah. Tapi kalau benda-benda yang kita rasa boleh selesai tanpa pinjaman, tak usah pinjam lah. InsyaAllah tak usah pinjam. InsyaAllah. Kalau boleh. Itulah nasihat saya. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perhatian. Jadi insyaAllah ke depan tak masuk halaqah, insyaAllah ada lagi di sini. Jadi insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Apa-apa yang baik daripada ilahi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.